Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Sebelum ini kita mendengar ada saja cara daripada kepimpinan pembangkang, kepimpinan Perikatan Nasional yang memusuhi Anwar Ibrahim. Ada saja cara mereka untuk menyerang Anwar Ibrahim. Bila Anwar Ibrahim bergerak sedikit, di situ mereka memerhatikan Anwar Ibrahim dan ingin mencari kesalahan Anwar Ibrahim. Baru-baru ini saja berkaitan dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba saja seorang bekas Perdana Menteri, tiba-tiba saja Muhyiddin Yassin membuat kenyataan SPRM wajar siasat tajaan lawatan PM. Kenapa sampai Muhyiddin membuat kenyataan sedemikian? Adakah Anwar Ibrahim itu menyeleweng dana kerajaan, ataupun adakah Anwar Ibrahim terlibat dengan penyalahgunaan kuasa yang melibatkan Anwar Ibrahim dan keluarga Perdana Menteri? Nah, kenapa sampai Muhyiddin membuat kenyataan sedemikian? Adakah ini satu kenyataan Muhyiddin untuk menyerang ataupun untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nah, berkaitan dengan ini, di mana Muhyiddin Yassin berkata, SPRM wajar untuk menyiasat Perdana Menteri. Nah, rupanya, cubaan ini untuk menyerang Anwar Ibrahim rupanya digagalkan oleh netizen, kerana di dalam ruangan komen, melalui video ulasan yang saya ada buat sebelum ini, berkata, siasat bukan fitnah, Anwar pun suruh SPRM siasat. Dan di dalam komen seterusnya berkata, SPRM tak perlu menyiasat perjalanan Perdana Menteri PMX, tapi kena siasat kenapa sampai sekarang. Menantu Abah tak balik-balik, takut apa? Ada terlibat dengan kes apa? Janawi babi kot. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, rupanya setelah Muhyiddin Yassin membuat kenyataan SPRM wajar untuk siasat Anwar, cubaan-cubaan untuk menyerang Anwar Ibrahim daripada kepimpinan pembangkang dan juga yang memusuhi politik Anwar Ibrahim, dipatahkan hanya dengan satu komen ini. Komen ini berkata, kena siasat kenapa sampai sekarang, menantu Abah tak balik-balik. Di mana agaknya menantu Muhyiddin sekarang? Adakah berada di London? Di mana lokasi sebenar? Yang pasti lokasi sebenar menantu Muhyiddin Yassin adalah lokasi yang kita pun tak tahu di mana. Jadi kalau benar menantu Muhyiddin ditemui oleh Interpol ataupun International Police, polis antarabangsa, adakah menantu Muhyiddin akan ditangkap? Akan dibawa balik Malaysia. Jadi saudara-saudara, adakah ini satu bentuk serangan daripada Muhyiddin? Orang kata Muhyiddin mungkin sekali lagi mau jadi Perdana Menteri, tapi masih ada harapan kamu Muhyiddin Yassin nak menjadi Perdana Menteri. Sekarang saja pun terlibat dengan beberapa kes mahkamah. Dan kini pula nama Muhyiddin Yassin semakin naik setelah nama menantunya pun menjadi tersebar seluruh Malaysia. Tengoklah di dalam ruangan komen, netizen mula bersuara, mana menantu Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu lagi berita yang panas. Di samping di Sabah hari ini musim tengkujuh, hampir setiap hari hujan. Memang agak dingin dan rasa sejuk. Tapi rupanya ada satu lagi perkara yang panas. Panas tapi bukan api, tapi panas di dalam satu spekulasi yang mengatakan, ataupun satu berita. Berita yang mengatakan
Zahid ataupun Barisan Nasional dipujuk. Dipujuk untuk bergabung dengan Perikatan Nasional. Dan juga berita yang viral, BN ditawarkan jawatan Perdana Menteri. Persoalan yang pertama adalah, di dalam Perikatan Nasional sekiranya bergabung dengan Barisan Nasional, adakah Hadi Awang sebagai Presiden PAS dan Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Mahu jawatan Perdana Menteri itu diberikan kepada Barisan Nasional. Kalau diberikan kepada BN, sudah tentu yang paling layak setakat ini adalah Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini. Mempunyai pengalaman sebagai pengerusi Barisan Nasional dan sebagai Presiden UMNO. Nah, berkaitan dengan isu ini, saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Harapan Daily, PAS tuntut 3 jawatan menteri jika Zahid bekerja sama tubuh kerajaan baru. Ini kalilah. PAS tuntut 3 jawatan menteri jika Zahid bekerja sama tubuh kerajaan baru. Yang saya pelik di sini, tuan-tuan dan puan, kenapa PAS hanya menuntut 3 saja jawatan menteri? Dan menteri itu bahagian di apa? Platform mana? Adakah menteri pertahanan ataupun menteri keuangan, kira-kira duit? Ataupun mungkin menteri kesehatan? 3 jawatan menteri ataupun platform ini mana satu? Kenapa tidak mahu jawatan Perdana Menteri? Kenapa tidak mahu jawatan timbalan Perdana Menteri? Nah, saudara-saudara, meskipun pembangkang menafikan usaha mereka untuk membentuk kerajaan, namun maklumat mengenai barisan jemaah menteri yang akan diketengahkan bocor juga. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi membuat pendedahan. Zahid Hamidi ada membuat pengakuan bahwa ada usaha untuk mengeluarkan BN daripada kerajaan perpaduan. Tawaran pembangkang adalah untuk menobatkan Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Beliau bagaimanapun telah menolak tawaran tersebut. PN juga telah menafikan bahwa mereka membuat tawaran. Nampaknya Zahid Hamidi tidak goyang. Zahid Hamidi tidak termakan dengan tawaran ini. Makna kata, Anwar Ibrahim mempunyai harapan untuk terus cemerlang sehingga PRU16. Kalau BN teruskan sokongan bersama dengan kerajaan perpaduan. Menurut pemerhati politik Liana Marzuki, pembangkang mahu menamakan Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, PN Kemaman, sebagai timbalan Perdana Menteri. Ahmad Samsuri ialah naib pengerusi PAS. Radzi Jidin, PN Putrajaya dari Bersatu pula akan menjadi Menteri Keuangan. Ketua pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin PN Larut akan kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi PN Beluran yang juga naib Presiden Bersatu mengambil alih Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuanman PN Kubang Kerian dinamakan untuk portfolio agama Islam. Saudara-saudara, saya melihat di dalam perkongsian daripada Harapan Daily, tidak pasti sahih ataupun palsu, tapi mungkin boleh jadi juga. Tapi apa yang saya pelik di sini ya, kenapa PAS hanya menuntut 3 jawatan menteri, sekiranya PN, di mana PN bersama-sama di dalam anggota komponen adalah Parti PAS dan Bersatu. PAS pula adalah jumlah kursi parlemen di dalam PAS adalah jumlah yang paling banyak. Parti yang paling banyak mempunyai jumlah MP. Kenapa bila nak jadi kerajaan hanya menuntut 3 jawatan menteri? Adakah semua ini hanya bohong dan cerita dongeng dari nenek ke bayan? Kita pun tak tahu. Apa komen Anda?